Oke, selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam bab 2 yaitu bentuk piawai. Dalam subtopik kedua yaitu bentuk piawai. Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Standar pembelajaran kita pada hari ini adalah para pelajar dapat mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai. Okey. So kita masuk dalam bentuk piawai. Bagaimanakah anda boleh mengenal dan menulis nombor dalam bentuk piawai? So sebelum ini kamu sudah belajar, dalam pembelajaran yang lepas kamu sudah belajar mengenai angka bererti. Jadi pastikan kamu mengetahui angka bererti, apa nombor yang kita anggap bererti, okey, dan kita dapat menyatakan berapakah angka bererti sesuatu nombor tersebut. Okey. Bentuk piawai ialah cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk ini. Ini adalah bentuk piawai E darab 10 kuasa N. Ini adalah bentuk piawai. Okey. E darab 10 kuasa N dengan keadaan E ni, nomor E di sini adalah mesti lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang daripada 10 dan N ini adalah sebarang integer. Okey. N di sini, kuasa N di sini adalah sebarang integer. Apa-apa sahaja integer, positif maupun negatif. Tetapi yang E di sini, nombor E di sini, syarat dia kena ikut ini. Okey, dia punya nilai mestilah lebih besar ataupun sama dengan 1 dan kurang daripada 10. Maksudnya di sini, paling kecil kamu boleh letak di sini adalah nombor 1. Dan tidak boleh melebihi, tidak boleh sampai 10. Okey, mesti kurang daripada 10. Maksudnya di sini tidak boleh tulis 11, 10 tidak boleh. 9 boleh, 7 boleh. Faham ah? Itu adalah syaratnya. Alright. Misalnya, keluasan negara Malaysia adalah ini. Panjangnya. Okey, meter persegi. So, kita boleh tulis nilai ini yang panjang-panjang-panjang ini dalam bentuk piawai. Jadi, tinggal begini. Bentuk begini. Okey. Jadi, adalah penting untuk kamu belajar untuk menulis suatu nombor tunggal itu dalam bentuk piawai. Okey, bagaimana cara kita mau menukar nombor tunggal kepada bentuk piawai? Okey. Nombor bernilai lebih daripada 1 akan memberi indeks positif dan nombor bernilai kurang daripada 1 akan memberi indeks negatif. Ingat ah, nombor lebih daripada 1 nanti kita kuasakan dia dengan positif, nombor positif, indeks positif. Tetapi nombor yang kurang daripada 1, maksudnya nombor perpuluhan seperti 0.003A. Itu kita akan beri dia indeks negatif. Kena ingat ini ya. Contoh, tuliskan nombor tunggal berikut dalam bentuk piawai. Okay, di sini 28. 28. Kita tengok di sini nombor 2 ini nilai tempatnya adalah 10. Jadi kita darabkan dia dengan 10. Letakkan titik perpuluhan selepas digit bukan sifar yang pertama. Ini adalah digit bukan sifar yang pertama. Kita letak titik perpuluhan di sini. Kemudian kita darab 10. Okey. Kemudian yang kedua, 280. Nilai tempat ini adalah 100. Jadi kita perlu letak titik perpuluhan di mana? Di digit pertama. Selepas digit pertama, digit bukan sifar. Yaitu letak di sini. Kemudian kita darab dengan 100.
kita tahu bahwa 100 itu adalah 10 kuasa 2. Jadi jawapan kita adalah 2,8 darab 10 kuasa 2. Kemudian yang ini 2805,3. Nilai tempat yang 2 di sini ini adalah 1000. Jadi kita pindahkan titik perpuluhan itu di sini. Oke, yaitu selepas digit 2. Kemudian kita darab dengan 1000. Kita tahu bahwa 1000 itu adalah 10 kuasa 3. Jadi jawaban kita adalah 2,8053 darab 10 kuasa 3. Kamu perasan nombor semua ini, dan ini semuanya adalah lebih daripada 1. Jadi kita akan beri dia indeks positif. Nampak nih? Kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1. Semuanya indeks positif. Oke? Alright. Bagaimana pula dengan ini? Tuliskan nombor perpuluhan berikut dalam bentuk piawai. Kita mau tulis ini dalam bentuk piawai. Contohnya 0,325. 0,325. Kita tengok nomor 3, yaitu digit selepas titik perpuluhan. Oke, digit bukan sifar, selepas titik perpuluhan. Kita tengok nilai tempat dia di sini adalah per 10. Per 10. Oke, per 10. Oleh itu kita pindahkan titik perpuluhan itu di sebelah kanan. Sebelah kanan dia yaitu selepas digit 3, pindahkan di sini. Lepas itu kita darab 1 per 10. Oke, 1 per 10. Dan kita tahu bahwa kamu sudah belajar ini. 1 per E kuasa N itu adalah sama dengan E kuasa negatif N. Ini sudah belajar kan? Hukum indeks sudah belajar. Jadi 1 per 10 ini sama dengan 10 kuasa negatif 1. Jadi jawaban kita adalah ini. Selepas kita tukarkan ini dia kepada bentuk piawai, dia menjadi 3,25 darab 10 kuasa negatif 1. Coba tengok yang B. B di sini 0,00325. Tukar dalam bentuk piawai. Kita tengok yang digit pertama bukan sifar. Selepas titik perpuluhan, yaitu 3. Apakah nilai tempat dia? Per 10 di sini, per 100 di sini. Ini adalah per 1000. Oke, per 1000. Seperti biasa kita pindahkan titik perpuluhan itu di sebelah kanan nomor 3 itu tadi. Oke. Lepas itu kita darab dengan 1 per 1000. Sebab nilai tempat dia di sini per 1000. So, 1 per 1000. 1 per 1000 ini tukar dalam bentuk ini 1 per 10 kuasa 3. 1000 itu sebenarnya 10 kuasa 3. Kan? Oke. Jadi kita darab ini dengan ini. Yang ini tukar dalam bentuk indeks negatif. Dia jadi 10 kuasa negatif 3. Jadi jawapan dia ialah 3,25 darab 10 kuasa negatif 3. Ini adalah bentuk piawai dia. Oke? Yang ini pula 0,03 025 tukar dalam bentuk piawai. Kita lihat digit nomor 3. Apakah nilai tempatnya? Ini per 10. Ini per 100. Jadi kita pindahkan titik itu di sini. Yang ini kita pindahkan titik itu di sebelah sini. Oke, yang sifar di sebelah kiri itu abaikan sudah. Kita darab dengan 1 per 100. Sebab nilai tempatnya adalah per 100. Darab 1 per 100. So, 100 itu sebenarnya sama dengan 10 kuasa 2. Oke, jadi kita darab yang 1 per 10 kuasa 2 tukar dalam indeks negatif. Dia dapat 10 kuasa negatif 2. So, jawapan akhir kita adalah 3,025 darab 10 kuasa negatif 2. Oke. Tengok yang ini. Tukar dalam bentuk piawai. First kali tengok yang nomor 3 ini. Ini nomor 3. Kita tengok dia nilai tempat dia ialah ini per 10 per 100 per 1000. Jadi bila per 1000, first kita pindahkan dulu titik perpuluhan dia itu di sebelah sini.
Jadi sebelah sini. Jadi kita darab dengan 1/1000. Sebab jadi nilai tempat dia ialah per 1000. 1/1000 ini. 1000 ini adalah 10 kuasa 3. Jadi 1/10 kuasa 3 tukar dalam bentuk indeks negatif. Jadi 10 kuasa negatif 3. Jadi jawapan akhir kita ialah 3,005 darab 10 kuasa negatif 3. Boleh? Oke, student, coba kamu tengok di sini ya. Di sini teacher mau bagi kamu contoh kaedah alternatif untuk menukarkan satu nombor tunggal kepada nombor bentuk indeks dan juga sebaliknya lah. Contohnya kita ada nomor berapa? Nomor 28. Contoh saja ya. Kita ada nomor 28. Oke, tukar ini dalam bentuk piawai. Jadi nombor 28 ini sebenarnya titik perpuluhan dia berada di depan. Jadi kita pindahkan dia ke belakang sebanyak 1 kali. Oke, sehingga dia dapat nomor 2.8. Yaitu yang ikut syarat lah. Ikut syarat kurang daripada 10 kan, bentuk piawai. Jadi 2.8. Jadi sini kita darab dengan 10 kuasa. Oke, di sini berapa kali kita pindahkan dia ke belakang tadi? 1 kali kan, jadi kita 10 kuasa 1. Jadi ini jawapan dia lah. Oke, contohnya kita ada, contoh kedua kita ada 200 berapa? 283. Contoh kita mau tukar dalam bentuk piawai, jadi titik perpuluhan dia itu berada di sini. Jadi kita pindahkan 2 kali, 1, 2, 2 kali ke belakang. Jadi kita dapat 2,83 darab 10 kuasa berapa? Berapa kali dia dipindah ke belakang? 2 kali kan? Jadi 10 kuasa 2. Oke, 10 kuasa 2. Begitu cara dia. Oke, bagaimana pula kalau kita ada nomor perpuluhan 0,08036. Kita mau tukar ini dalam bentuk piawai. Jadi di sini ini titik perpuluhan dia berada di sini. Jadi kita perlu majukan dia ke depan. Oke, kita perlu majukan titik perpuluhan yang ini ke depan sebanyak berapa kali? 1, 2. Sampai dia berada, titik perpuluhan itu berada di depan digit, bukan sifar lah. Jadi kita dapat 8,036 darab dengan 10 kuasa. Berapa kali kita pindahkan dia? 1, 2. 2 kali kan? Jadi 10 kuasa. Di sini kita letak 10 kuasa negatif 2. Oke, 2 ini merujuk kepada berapa kali kita pindahkan titik perpuluhan itu. Negatif ini, kenapa kita beri indeks negatif? Sebab ini 0,08036 ini adalah nomor yang kurang daripada 1. Jadi bila dia kurang daripada 1, kita perlu bagi dia indeks negatif. Jadi ini dia punya jawapan lah. Oke, bagaimana pula Anda menukar nombor dalam bentuk piawai tadi kepada nombor tunggal? Sekarang kita tukar. Dari piawai kita mau tukar kepada nomor bentuk nomor tunggal lah. Oke. Apabila suatu nombor dalam bentuk piawai ditukar kepada nombor tunggal, nombor itu bernilai sama atau lebih daripada 10 jika indeksnya positif. Nombor itu akan bernilai kurang daripada 1 jika indeksnya negatif. Kita tengok contoh. Contoh ke-7. Tuliskan 4,17 darab 10 kuasa 5 sebagai nombor tunggal. Maksudnya ini adalah nombor dalam bentuk piawai. Kita mau tukar dalam bentuk nombor tunggal. Oke, nomor tunggal. Jadi, kita tengok di sini. 10 kuasa 5 ini bersamaan dengan, kalau kita masih ingat pendarapan berulang, 10 kuasa 5 itu bersamaan dengan 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10. Yaitu kita darab 10 sebanyak 5 kali. Oke. Sebanyak 5 kali.
Oleh itu, di sini 4,17 darab 10 kuasa 5. 10 kuasa 5 itu adalah sama dengan 100.000. Jadi kita darab sahaja 4,17 itu didarab dengan 100.000. Kita dapat 417.000. Jadi kita sudah berjaya tukar daripada bentuk piawai kepada bentuk tunggal. Oke? Seterusnya, tuliskan 8,063 darab 10 kuasa negatif 5 sebagai nombor tunggal. Oke, yang ini adalah negatif. Bila ada negatif, kamu kena ingat yang ini. 10 kuasa negatif 5, bila kita tukar dalam bentuk positif, indeks positif, dia jadi 1/10 kuasa 5. Betul? Oke? Jadi di sini, yang 10 kuasa 5, negatif 5 di sini, kita tukar 1/10 kuasa 5. 10 kuasa 5 tadi 100.000. Jadi ini adalah sama dengan ini, yaitu 1/100.000. Jadi kita darab sahaja 8,063, kita darab sahaja dengan 1/100.000. Kita dapat, ini nombor tunggal. 0,0008063. Kita sudah berjaya tukar daripada bentuk piawai kepada nombor tunggal. Oke? Oke. Contoh seterusnya, tentukan 3050 terabyte dalam byte. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Ini terabyte dengan byte nih, kamu kena tengok yang ini. Oke, ini kena tahu. Kita ada beberapa awalan eksa, peta, tahu kan? Tera, gigabyte, megabyte, kilobyte, semua tu kan? Oke, so ini simbol dia. Oke, ini simbol dia, kamu boleh rujuk dalam buku teks juga. Oke, so contohnya di sini untuk awalan eksa, simbol dia I, nomor tunggal dia ialah ini. Bentuk piawai dia ialah kamu tukar dulu ini dalam bentuk piawai. Berapa sifar dia di sini? Kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 sifar dia. Jadi, ini adalah bersama dengan 1 darab 10 kuasa 18. Oke? Peta di sini, peta simbol P. Ini nomor tunggal dia. Kita mau tukar dalam bentuk piawai. Kamu kira sifar dia berapa? Ini sudah 3, 6, 9, 12. Berapa? 15. Oke, 15. Jadi di sini jawaban dia berapa? Berapa? Sifar dia ada 15 tadi. Jadi 1 darab 10 kuasa 15. Begitu. Begitu juga seterusnya. Tera. Tera kalau kita lihat di sini berapa sifar dia? 12. Jadi di sini 1 darab 10 kuasa 12. Begitulah seterusnya. Paham? Kalau kita lihat di sini, desi. Kalau desi 0,1. Ini 0,1 ada perpuluhan kan? So, kalau ada perpuluhan, kita bagi dia indeks negatif. Sebab perpuluhan 0,1 ini adalah kurang daripada 1. Jadi, kita akan beri dia indeks negatif. Paham? Yang lebih daripada 1, kita beri indeks positif. Contohnya di sini desi. 0,1. Berapa sifar dia? 1 kan? So, letak sini negatif 1 lah. Di sini, senti. 0,01. Berapa sifar? 2. Jadi, letak sini 1 darab 10 kuasa negatif 2. Mili. Mili 0,001. Sifarnya ada 3. Jadi, kita letak di sini 1 darab 10 kuasa negatif 3. Begitulah seterusnya. Oke? Boleh ya? Oke, jadi berbalik kepada soalan tadi. Berbalik kepada soalan ini ya.
3050 terabyte dalam byte. So, kita mau jawapan dalam bentuk piawai. Okey. Byte. Kita mau. Ini adalah terabyte. Okey. Terabyte. 3050 terabyte. Okey. Tukar dalam bentuk piawai. Tukar terabyte kepada byte. Okey, kita tahu bahawa tera itu bersamaan dengan 1 darab 10 kuasa 12. Okey, 12. So, di sini 3050 kita darab dengan 10 kuasa 12. Okey, ini adalah terabyte. Tera. Jadi, yang 3050 di sini kita tukar dalam bentuk piawai terlebih dahulu. Masih ingat macam mana cara alternatif kita tadi? Kita tukar 3050 dalam bentuk piawai. Okay, kita pergi ke belakang. 1, 2, 3. Jadi kita dapat 3/05. Darab 10 kuasa berapa? Berapa kali kita undur belakang tadi? 3 kan? Jadi 10 kuasa 3. Jadi ini bentuk piawai untuk ini. 3050. Darab dengan 10 kuasa 12. Iaitu terabyte tadi. Oke, jadi kita selesaikan yang ini. 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 12. Asasnya sama, kita guna hukum indeks ini. 3 ditambah dengan 12. Jadi 3 tambah 12, 15. So, kita dapat 3/05 darab 10 kuasa 15 byte. Jadi, kita sudah tukar terabyte kepada byte. Oke. Contoh kedua yang berkaitan dengan ini. Tentukan 0,0057 nanometer dalam meter. Kali ini, daripada nanometer, kita tukar dalam meter. Okey. So, nanometer. Berapa nanometer? Kalau kita lihat di sini, nanometer. Nano di sini, nilai dia ialah ini. Okey, 0,00000001. Panjang kan? Banyak kosong kan? Jadi kita tukar bentuk piawai, kamu kira berapa sifar dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Jadi di sini nilai dia dalam bentuk piawai adalah 1 darab 10 kuasa negatif 9. Itu nano. 10 kuasa negatif 9. Nano. Okey, nano. Jadi di sini kita darablah nilai ini dengan nano, iaitu 10 kuasa negatif 9. Okey. Yang ini kamu tukar dalam bentuk piawai terlebih dahulu. Bentuk piawai 0,0057. Kita mesti letak tu titik perpuluhan di sini. Kan? Di selepas 5 itu. Kita kira sama-sama 1, 2, 3. Berapa kali? 3 kali. Jadi kita dapat 5/7 darab 10 kuasa negatif 3. Ya, ingat ini adalah kurang daripada 1. Jadi kita beri dia indeks negatif. Kemudian kita darab dengan ini, nano. 10 kuasa negatif 9. Okey? Jadi di sini 10 kuasa negatif 3 darab 10 kuasa negatif 9. Asasnya sama, kita tambah indeks. Jadi di sini negatif 3 kita tambah dengan negatif 9. Negatif 3 tambah negatif 9. Dia jadi negatif 3 tolak 9. Berapa? Negatif 12. Hutang 3, hutang lagi 9. Dapatlah hutang 12. Negatif 12 kan? Okey. Jadi jawapan kita ialah 5/7 darab 10 kuasa negatif 12 meter. Okey, begini adalah cara untuk tukar unit. Okey, daripada nanometer kepada meter dalam contoh ini. Okey. Okey. Bagaimana pula kita mau melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai? Operasi asas aritmetik. Operasi kita ada operasi tambah dan tolak, kita juga ada operasi darab dan bahagi.
kita pergi kepada operasi tambah dan tolak terlebih dahulu. Contoh, hitung nilai setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Nah, oke. So, yang pertama E. Nah, ini dia punya soalan. Kita tengok penyelesaian dia. Oke, ini soalan dia. 2,73 didarab dengan 10 kuasa 3 tambah 5,92 darab 10 kuasa 3. Oke. Di sini, kamu tengok di sini. 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. Sama. Sama kan? Sama. Apabila sama, kita faktorkan itu 10 kuasa 3. Maksudnya, kita keluarkan 10 kuasa 3 itu di sini. Yang 2,73 dan 5,92 tadi kita boleh terus tambah. Jadi, kamu tambah ini dengan ini, kamu tambah dapat 8,65. Jadi, kita darab sahaja dengan 10 kuasa 3. Jadi, inilah dia punya jawaban. Oke. Ini adalah jika, oke, hanya jika kita ada asas dan indeks yang sama. Asas dan indeks yang sama. Jika ada asas dan indeks yang sama, kamu boleh terus faktorkan dia punya ini, 10 kuasa 3 ini, dan terus tambah yang ini dengan yang ini. Tidak masalah. Terus buat seperti ini. Itu kalau asas indeks sama bagi kedua-dua nomor bentuk piawai tersebut. Paham, ah? Bagaimana kalau tidak? Kita lihat yang B. B tambah juga kan? Oke, tambah 4,27 darab 10 kuasa 5 tambah 9,35 darab 10 kuasa 5. Sama atau tidak yang ini dengan ini? Sama kan? Bila sama, kita cuma faktorkan dia. Keluarkan 10 kuasa 5 di sini. Yang nomor ini dengan yang nomor ini kita tambah sahaja. Oke, coba tambah 4,27 tambah 9,35. Tambah dapat 13,62 darab 10 kuasa 5. Ini hati-hati ya. Ramai pelajar dia akan tinggalkan jawaban dia seperti ini. 13,62 darab 10 kuasa 5. Salah, belum lagi siap nih. Oke, belum siap lagi nih. Kenapa pula sudah kita tambah di sini, kita faktorkan dengan 10 kuasa 5? Kenapa lagi? Apalagi yang salah, cikgu? Kamu nampak ini 13. Kamu masih ingat apa syarat untuk bentuk piawai, nomor bentuk piawai? Nomor di sini tidak boleh sama dengan 10. Dia mesti kurang daripada 10. Syarat dia kena ikut ya. Jadi di sini kita tengok ini sudah 13, sudah lebih daripada 10. Oke. Jadi kita tukar dulu ini dalam bentuk piawai yang sebenar. Jadi ini perpuluhan kita pindahkan satu ke belakang. Jadi ini 1,362. Oleh kerana kita pindah lagi sekali ke belakang, itu bersamaan dengan darab 10 kuasa 1. Oke, jadi ini baru bentuk piawai yang betul. Kemudian kita darab di sini dengan 10 kuasa 5 tadi. Oke, jadi jawaban kita ini 10, 1 kita tambah dengan 5. 1 tambah 5 kita dapat 6. Ini baru jawabannya yang betul, yaitu 1,362 darab 10 kuasa 6. Ini baru betul, yaitu dia kurang daripada 10. Oke? Yang seterusnya, contoh seterusnya ialah ini ya. 7,02 darab 10 kuasa 4 tambah 2,17 darab 10 kuasa 5. Apa masalah kita di sini? Adakah kita punya ini asas indeks sama? Tidak sama. Sini kuasa 4, sini kuasa 5. Jadi bolehkah kita terus direct tambah ini dengan ini? Tidak boleh. Mesti samakan dulu dia punya asas, dia punya indeks mesti sama. Oke, mesti sama.
Oke, macam mana mau samakan? Di sini 10 kuasa 4. Ini 10 kuasa 5 ini kita tukarlah kepada 10 kuasa 4. Bagaimana cara 10 kuasa 5 ini kita boleh tukar kepada 10 kuasa 4? Bagaimana cara dia? Oke, yang ini 2,17 kita pindahkan ke mana? Ke kanan. Jadi 21,7. Barulah dia jadi 10 kuasa 4. Maksudnya kita kurangkan 1. Titik ini kita kurangkan ke belakang 1 kali. Jadi sini 10 kuasa 4 lah. Oke, jadi indeks sudah sama. Oke, indeks sudah sama. Bila indeks sudah sama, apa mau buat? Tambah sajalah nomor ini. 7,02 kita tambah saja dengan 21,7. Oke, 10 kuasa 4 kita faktorkan di luar. Jadi kita tambah ini dengan ini berapa? 28,72 darab 10 kuasa 4. Siap sudah? Tengok betul-betul syarat dia. Ini adalah 28. Lebih sudah. Sepatutnya mesti kurang daripada 10. Jadi kita pindahkan lagi 1 kali ke belakang supaya dia jadi 2,872. Oke, jadi ini adalah darab 10 kuasa 1. Sebab kita pindahkan dia ke belakang sekali. Kan? Oke, jadi ini kita darab di sini. Darab 10 kuasa 4. Jadi sini 10 dengan 10 asasnya sama. Indeks kita tambah sajalah 1 tambah 4. Kita dapat 5. Oke, jadi dia punya jawaban 2,872 darab 10 kuasa 5. Oke. Ingat indeks kena sama. Baru boleh tambah. Boleh kan? Alright. Bagaimana pula dengan operasi tolak? Operasi tolak. Operasi tolak sama sahajalah seperti operasi tambah. Syarat dia ialah dia punya indeks dia kena sama. Baru kita boleh tolak. Oke? Kalau sama indeks dia di sini, terus tolak saja. Jalankan operasi tolak. Tetapi jika indeksnya di sini tidak sama, kamu kena samakan indeks terlebih dahulu. Oke, di sini kita ada 9,45 darab 10 kuasa 6. Tolak 3,24 darab 10 kuasa 5. Kita lihat di sini indeksnya tidak sama. Jadi kita samakan indeks terlebih dahulu. So, kita tukarlah 10 kuasa 6 ini. Kita tukar dulu kepada 10 kuasa 5. Caranya ialah macam mana? Pindahkan ke belakang. Maksudnya dia undur belakang lah kan. Titik perpuluhan di sini bermaksud dia sudah 10 kuasa 6. Bila kita mau kurangkan pergi 5, kita undur balik ke belakang 1 kali. Sama? So, 94,5. 94,5 darab 10 kuasa 5. Tolak 3,24 darab 10 kuasa 5. Oke, sekarang indeks sudah sama. Bila indeksnya sudah sama, kita jalankan sahaja operasi tolak. 94,5 kita tolak dengan 3,224 darab 10 kuasa 5. Faktorkan. Jadi ini berapa? Jawapan dia adalah 91,26 darab 10 kuasa 5. Ingat jangan berhenti sampai di sini. 91 ini besar. Melebihi 10 sudah ini. Oke. Sepatutnya kurang daripada 10 bahagian sini. Dan kita majukan ini ke depan sini. Jadi 9,6. Maju kali maksudnya darab 10. Sebab 1 kali kita maju ke depan. Jadi 1 dan 10 kuasa 6. Jadi 1 dengan 5 kita tambah. Jadi 10 kuasa 6. Jawaban kita ialah 9,16 darab 10 kuasa 6. Oke, jadi operasi tambah dan itu sama saja. Yang benar indeks dulu sama ada. Oke? Alright. Bagaimana pula dengan indeks nih, negatif? Nampak nih, indeks negatif. Operasi dia tambah. Tapi indeks dia negatif. Oke? So kita tengok yang A terlebih dahulu. 3,58 darab 10 kuasa negatif 3. 9,24 darab 10 kuasa negatif 3. Oke? Jadi di sini indeksnya sama, negatif 3, negatif 3. Tiada masalah, kita terus boleh jalankan operasi tambah.
Jadi 0,58 kita terus tambah dengan ini, 9,24. Faktorkan 10 kuasa negatif 3 di luar. Jadi ini berapa jawaban dia? Dapat 12,82 darab 10 kuasa negatif 3. Kamu sentiasa di sini ya, mesti syarat jangan lebih daripada 10. Jadi 12 sudah lebih 10 kan? Oke, sudah sampai 10. Kurangkanlah. Jadi ini kita majukan titik ke belakang. Titik perpuluhan sini. Jadi kita dapat 1,282 darab, oleh karena kita maju satu kali, kita darab 10 kuasa 1. Oke. Kita darab lagi dengan yang ini, 10 kuasa negatif 3. Jadi ini adalah kita tambahlah 1, kita tambah dengan negatif 1 tambah negatif 3, jadi negatif 2. Jawaban akhir kita ialah 1,282 darab 10 kuasa negatif 2. Oke. Yang B. Kita tengok yang B. B ya. Oke, operasi tambah. Operasi tambah, tapi kali ini kita lihat di sini 8,21 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 1,49 darab 10 kuasa negatif 5. Boleh kita tambah terus kah? Ini boleh tambah terus? Tidak boleh tambah terus, sebab sini indeks dia negatif 4, sini negatif 5. Tidak boleh kalau tidak sama indeks. Jadi kita samakan indeks dia terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini, kemana? Kita tukar negatif 4, kita tukar pergi negatif 5. Gimana cara dia? Oke, macam mana mau tukar pergi negatif 5? Pindah ke depan satu kali. Jadi 82,1. Kalau titik perpuluhan di sini, maksudnya dia sudah dipindahkan sebanyak 4 kali kan. Jadi kalau kita mau tambah satu kali lagi menjadi 5, kita maju lagi ke depan lah. 82,1. Darab 10 kuasa negatif 5. Baru kita tambah dengan ini. Di sini. So, di sini indeks sudah sama. Negatif 5, negatif 5. Betul kan? So, bila sudah indeks sama, tidak masalah. Kita tambah terus ini, 82,1 dengan ini. 1,49. Tambah di sini. Oke, kita faktorkan di 10 kuasa negatif 5 di luar. Tambahlah ini dengan ini kita tambah, dapat 83,59 darab 10 kuasa negatif 5. Kita tengok yang di sini. Lebih, sudah kan? Sampai 10 sudah dia. Lebih dari 10. Jadi kita pindahkan titik ke belakang, supaya dia jadi kurang daripada 10. So, 8,359. Darab 10 kuasa 1. Sebab kita ke kiri itu kali. Jadi 10 kuasa 1 lah. Darab dengan 10 kuasa negatif 5. Jadi sini 10 dengan 10 sama. Kita tambah 1 tambah dengan negatif 5. 1 tambah dengan negatif 5 jadi negatif 4,359 darab 10 kuasa negatif 4. Oke? Alright. Bagaimana pula dengan operasi darab dan bahagi? Operasi darab dengan bahagi. Kita tengok contoh di sini. Nombor A. Selesaikan setiap operasi berikut, nyatakan jawaban dalam bentuk piawai. Oke, kita tengok yang A. 3 darab 10 kuasa 5 darab 4,9 darab 10 kuasa 2. Kalau bahagi kalau darab macam mana? Operasi darab bagaimana? Oke. Cara dia ialah yang 3 itu tadi kita terus darab dengan 4,9. Oke, dalam kurungan lah, kamu tulis dalam kurungan. Kemudian yang ini 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2. Kita tidak perlu samakan indeks. Yang ini senang, tidak perlu samakan indeks. Oleh kerana operasinya darab, kita tengok 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2. Gunalah hukum indeks tu. Hukum indeks bagi operasi darab. Asasnya sama. Bila asasnya sama, kita cuma tambah indeksnya 5 dan 2. 5 tambah 2, kita dapat 7. Yang ini 3 darab 4,9 kita darab dapat 14,7. Jawaban dia 14,7 darab 10 kuasa 7. Tapi 14 ini sudah tidak ikut syarat. Syaratnya mesti kurang daripada 10. Jadi kita pindah lagi titik ke belakang sekali. Jadi 1,47 didarab dengan 10 kuasa 1. Jadi di sini darab lagi dengan ini. 10 kuasa 7.
Kayak sini 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 7. Oke. Jadi asasnya di sini sama, 10 dengan 10. Jadi kita cuma tambah indeks, yaitu 1 tambah 7. 1 tambah 7, 8. Jawaban akhir kita 1,47 darab 10 kuasa 8. Oke. Tengok yang B. Oke, ini B. Jawaban dia di sini. 7,5 darab 10 kuasa negatif 3. Didarab dengan 5 darab 10 kuasa negatif 6. Kalau operasinya darab, janganlah kamu risau indeks dia tidak sama. Tidak perlu kamu samakan. Paham? Jadi nomor 7,5 di sini dengan nomor 5 di sini kita darab saja terus. Paham? Yang 10 kuasa negatif 3 ini kita darab dengan 10 kuasa negatif 6. Operasinya darab, asasnya 10, indeksnya negatif 3, negatif 6. Bila asasnya sama, menurut hukum indeks, kita boleh terus tambah dia punya indeks. Negatif 3 dengan negatif 6, kita boleh terus tambah. Oke? Jadi ini berapa jawaban dia? 7,5 kita darab dengan 5, kita dapat 37,5. Yang ini 10. Negatif 3 tambah negatif 6 dapat negatif 9. Oke. Jangan berhenti sampai sini saja. 37 itu tidak ikut syarat. Suruh dia ikut syarat. Pindahkan satu kali titik ke belakang. Jadi 3,75. Satu kali kita pindah ke belakang. Jadi kita kena darab dengan 10 kuasa 1. Darab lagi dengan 10 kuasa 9. Ambil dari sini tadi. Oke. Jadi di sini 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa negatif 9. Kita guna hukum indeks. 1 itu kita tambah saja dengan negatif 9. 1 tambah negatif 9. Jawaban dia negatif 8. Jadi jawaban akhir kita ialah 3,75 darab 10 kuasa negatif 8. Oke. So ini adalah dua contoh untuk operasi darab. Bagaimana pula dengan operasi bahagi? C dengan D ini adalah contoh bagi operasi bahagi. Kamu masih ingatkan kalau bahagi hukum indeksnya? Kalau bahagi apa mau buat? Perlukah kita tambah indeksnya? Tidak, tolak. Tolak saja indeks dia. Tolak indeks. Jadi di sini kita tengok 5,9 darab 10 kuasa 5 dibahagi dengan 2 darab 10 kuasa 2. Ingat di sini indeksnya 5, di sini indeksnya 2. Tiada masalah, tidak perlu samakan indeks seperti operasi tambah dan tolak. Tidak perlu. Oke, cuma yang ini adalah operasinya adalah bahagi. Jadi ingat, operasi bahagi kita kena tolak dia punya indeks. Kena ingat ingat hukum indeks. Jadi di sini apa kita perlu buat ialah yang 5,9 kita bahagi sahaja dengan 2. Bahagi 2. Terus dapat jawaban 2,95. Yang ini macam mana? 10 kuasa 5 bahagi 10 kuasa 2 itu. Asas dia sama, yaitu 10 dengan 10. Di sini kuasa 5 kuasa 2. Mau buat apa? Kita tolak sajalah. 5 tolak 2. Dapat 3. Jadi jawaban kita 2,95 darab 10 kuasa 3. Oke? Alright. Contoh kedua untuk operasi bahagi. 6,8 darab 10 kuasa negatif 3. Bahagi 4 darab 10 kuasa negatif 6. Jadi yang di sini 6,8 dengan 4 itu kita bahagi saja. Oke, bahagi dapat 1,7. Bagaimana pula yang ini? 10 kuasa negatif 3 bahagi 10 kuasa negatif 6. Asasnya sama, yaitu 10, 10. Letaklah 10 asas di sini. Kita cuma tolak indeksnya, yaitu negatif 3 ditolak negatif 6. Negatif 3 tolak negatif 6. Senang cerita ini kamu tekan kalkulator. Negatif 3 tolak lagi kurungan. Negatif 6 tutup kurungan. Kamu dapat terus jawaban, yaitu 3. Oke? Jadi jawaban kamu adalah 1,7 darab 10 kuasa 3. Oke? So, untuk operasi darab dan bahagi, kita guna hukum indeks lah. Kalau operasi tambah dan tolak, ingat, dia punya indeks mesti sama, baru boleh ditolak atau ditambah. Boleh
Alright. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai? Teacher bagi satu contoh bentuk masalah yang melibatkan bentuk piawai inilah. Oke. Satu rim kertas, tahu kan satu rim kertas itu? Oke, satu rim, tahu kan? Satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan sehelai kertas adalah 9,4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan bagi N rim kertas. N ini yang tidak diketahui lah. N rim kertas yang sama ialah 225,6 cm. Hitung nilai N. Jadi di sini kamu mesti faham dulu apa masalah apa yang dia mau semua. Oke? Jadi kita tengok memahami masalah. Satu rim kertas bersamaan dengan 800 helai kertas. Oke, satu rim ada 800 helai kertas. Tebal satu helai sahaja kertas itu ialah ini, 9,4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Oke. Kemudian, kita ada N rim kertas. Ketebalan N rim kertas. Maksudnya kita tidak tahu berapa rim itu kertas itu. Tebal dia ialah 225,6 cm. Soalan dia, berapakah jumlah rim itu? Begitu. Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Dalam satu rim kertas ada 800 helai. Satu helai saja tuh kertas, ketebalan dia ini 9,4 darab 10 kuasa negatif 3. Oke. Kemudian kita ada N rim kertas. Tidak tahu berapa rim kertas itu. Tebal dia begini, 225,6 cm. Soalan mau cari berapa rim kertas itu dengan tebal dia begini. Oke. Jadi kita mau tentukanlah berapa tebal satu rim kertas. Kan? Sebab di sini dalam satu rim ada 800 helai. Ketebalan satu helai saja ini. Berapakah tebal satu rim kertas itu? Oke. Jadi cara dia ialah ketebalan satu rim kertas ialah 800 helai. Sebab satu rim ada 800 helai kan? 800 helai kita darab dengan tebal satu helai. Yaitu 9,4 darab 10 kuasa negatif 3. Kita darab ini. Oke, darab. Darab sajalah. Darab, tekan kalkulator ini. Kita dapat 7,52 cm. Ini adalah tebal satu rim. Tebal satu rim. Kalau di sini, tebal N rim 225,6. Berapa rim lah itu? Kalau satu rim tebal dia 7,52. Begitu soalan mau. Paham? Jadi apa kita perlu buat seterusnya? Ialah kita bahagilah. Kita bahagi ketebalan N rim yang 225 tadi itu 0,6 kita bahagi dengan tebal satu rim yaitu 7,52 cm. Oke, bahagi tekan kalkulator ini, bahagi kita dapat N sama dengan 30. Maksudnya bilangan rim adalah 30. Oke, kita ada 30 rim kertas dengan ketebalan 225
jumlah ketebalan dia 225.6 cm. Oke? So, ini adalah contoh. Contoh yang melibatkan nomor piawai. Kita ada pelbagai contoh lah, kan? Mungkin dia boleh bagi kamu contoh lain. Dia mungkin boleh bagi kamu soalan yang lain. Tetapi, dia punya nomor adalah dalam bentuk piawai. So, kena kuasai ini bentuk piawai, ya. Oke? So, saya ulang dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, jadi sila buat latihan yang telah cikgu berikan. Terima kasih. Mau 1 jam.